Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad M. Afiq bin Kamaluddin. Nombor metrik 2210958. Dan saya di sini ingin berkongsi apa itu liberalisme. Liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme dipanggil seorang liberal. Walau bagaimanapun, maksud perkataan liberal mungkin berubah mengikut konteks sesebuah negara. Liberalisme menekankan hak-hak peribadi serta kesamarataan peluang. Dalam fahaman liberalisme, pelbagai aliran dengan nama liberal mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan, tetapi secara umumnya aliran-aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip berikut, termasuk kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan, undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan ketelusan sistem pemerintahan. Mereka yang liberal menyokong sistem kerajaan demokrasi liberal dengan pengundian yang adil dan terbuka, di mana semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama rata di bawah undang-undang. Fahaman liberalisme moden berakar umbi dari zaman pencerahan di dunia barat dan kini mengandungi pemikiran politik yang luas dan kaya dari segi sumber. Liberalisme menolak kebanyakan tanggapan asas dalam hampir semua teori pembentukan kerajaan awal, seperti hak-hak raja yang diberikan oleh Tuhan, status yang berasaskan keturunan dan institusi-institusi agama. Liberal beranggapan sistem ekonomi pasaran bebas lebih cekap dan menjana lebih banyak kemakmuran. Okey, tadi kita bercerita tentang definisi liberalism. Okey, kali ni kita akan bercerita tentang apakah konsep utama liberalisme. Tujuan utama kepada idea liberalism ialah penghormatan terhadap kebebasan individu. Golongan liberal berpegang dengan konsep menghormati tujuan hidup, pandangan dan kepercayaan seseorang individu tanpa sebarang paksaan. Bagi mereka, tidak boleh memaksa tujuan hidup, aturan moral dan kepercayaan yang datang dari orang lain, termasuklah dari agama. Okey, apa itu ciri-ciri liberalisme? Okey, ciri liberalisme terbahagi kepada dua aspek, iaitu aspek akidah dan aspek syariah. Antara poin yang berada di bawah aspek akidah, yang pertama adalah berpegang kepada konsep pluralisme, yang bermaksud tiada agama yang paling benar. Poin yang kedua adalah akal manusia adalah wahyu. Bagi golongan ini, wahyu itu adalah terbahagi kepada dua, iaitu wahyu bertulis Al-Quran dan wahyu tidak bertulis akal manusia. Sedangkan akal manusia boleh dipengaruhi oleh emosi, suasana dan sebagainya. Yang ketiga adalah meragui ketulinan Al-Quran. Hujah mereka kerana nama Rasulullah SAW ada dalam bahasa Arab, namun kemungkinan itu telah dicampur adukan dengan budaya Arab. Sedangkan Al-Quran itu adalah katam Allah yang disampaikan terus kepada Rasulullah SAW kepada Malaikat Jibril alaihissalam. Yang seterusnya adalah aspek syariah. Yang pertama, mempersoalkan metodologi penafsiran Al-Quran dan hadis. Bagi mereka, konsep tafsiran tersebut terdapat banyak kesilapan dan kecuaian yang telah dilakukan, dan mereka juga mempersoalkan keadaan tersebut kerana tidak pernah dibuat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dan di samping itu, menggesa tafsiran baru konsep ibadat. Menurut bangsa ini, tafsiran konsep ibadat pada masa kini tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang wujud ketika ini. Oleh itu, bagi mereka ialah satu kepastian dan kewajipan untuk mereka melakukan tafsiran baru.
Selain itu, mempertikai kriteria dan akhlak kenabian. Menurut bangsa ini, sifat kenabian ini mampu dimiliki oleh semua manusia kerana sifat itu sendiri adalah nilai kepimpinan yang boleh wujud dan dididik di dalam diri manusia. Mereka juga mendakwa mukjizat Nabi itu adalah rekaan semata-mata yang dilakukan oleh pentaksub Nabi, sedangkan salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang masih ada ketika ini ialah Al-Quran. Poin yang keempat ialah sikap terhadap hukum. Golongan ini mempunyai fahaman tersendiri terhadap hukum. Golongan ini mengambil hukum, yakni makroset, dan bukannya bentuk hukum. Contohnya mendirikan solat hanya untuk mengingati Allah, bukan kerana ia kewajipan untuk kita sebagai umat Islam. Perkara ini boleh mendatangkan kekeliruan kepada umat Islam pada masa kini. Dan yang terakhir adalah sikap terhadap ilmu-ilmu Islam. Menurut mereka, ilmu-ilmu Islam ini perlu dilakukan penilaian semula untuk memastikan ilmu-ilmu tersebut perlu relevan untuk diguna pakai pada masa kini. Mereka menolak kebenaran ilmu-ilmu ini kerana bagi mereka ia adalah buatan manusia yang mempunyai banyak kesilapan dan kecuaian, sedangkan ilmu-ilmu ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat sejahtera semua. Nama saya Gilbert Tiong Siajin dan nombor matrik saya adalah 2210953. Okey, pada hari ini saya akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai kesan liberalisme terhadap umat-umat Muslim dan juga masyarakat di sekelilingnya. Okey, liberalisme ni bukan saja sekadar ideologi ataupun teori yang bersifat intelektual semata-mata, namun dia akan mendatangkan kesan dan bekas terhadap tingkah laku penganutnya. Okey, selain itu, dia ibarat wabak yang menyerang saraf iman sehingga melumpuhkan keyakinan akidah seseorang Muslim. Dan yang ketiga, yang saya dapat adalah 3 kesan buruk yang sangat berbahaya terhadap akidah Muslim. Yang pertama adalah ia menghalalkan yang haram. Yang kedua adalah normalisasi hukum murtad. Ketiga adalah ia meremehkan tihad ulama Islam. Okey, yang pertama, dia menghalalkan yang haram. Dekat sini, sebagai contoh, pakar rujuk Jaringan Islam Liberal JIL di Indonesia, Prof. Musdah Mulia, secara terang-terangan menegaskan bahawa perlakuan homoseksual adalah normal. Okey, normal. Ia adalah sangat pelik. Kerana homoseksual ni adalah benda yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Okey. Dan di sini dia kata perlakuan homoseksual ini adalah normal kerana naluri tersebut adalah datang dari Tuhan. Okey. Ironinya, beliau adalah profesor di sebuah universiti Islam di Indonesia. Okey. Agaknya berapa ramai lagi muridnya yang bakal menuruti jejak langkah beliau. Selain itu, Prof. Musdah Mulia dengan beraninya dia menyatakan bahawa ulama Muslim beraliran sederhana dan progresif menegaskan bahawa tiada alasan dan dalil yang kukuh untuk menolak homoseksual. Okay, di sini kita nampak agak tak normal ya, sebab homoseksual dia adalah satu perkara yang tak normal langsung dalam kalangan masyarakat. Dan seperti saya kata tadi, dia adalah satu tingkah laku yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Okay. Yang kedua, normalisasi hukum murtad. Okay, di sini penokong liberalisme secara beraninya menyadarkan dakwaan ini kepada nas Al-Quran yang ditafsirkan menurut selera mereka, iaitu tiada paksaan dalam agama. Okay.
Mereka mendakwa kononnya Islam tidak memaksa penganutnya untuk kekal dalam agama Islam. Padahal keseluruhan ahli tafsir menegaskan bahawa ayat ini hanya terpakai kepada golongan bukan Islam sahaja. Okay. Kesan buruk yang ketiga yang saya dapat, iaitu meremehkan tihad ulama silam. Okay. Sebagai contoh, tokoh-tokoh empat mazhab yang unggul, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad menempati kedudukan yang istimewa di hati umat Islam, khususnya golongan cendekiawan dan intelektual. Okay. Pandangan-pandangan dan hasil tihad mereka disantuni dengan penuh sopan, sekalipun tidak dianggap maksum. Namun, sikap sebegini tidak wujud sama sekali dalam minda penganut liberalisme. Walaupun tidak dianggap seumpama kain buruk, pandangan para ulama silam tidak lebih seumpama warisan sejarah yang hanya layak ditempatkan di muzium untuk kenangan sahaja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Atika Fakira binti Saiful Azli. Nombor metrik 221091. Saya merupakan pelajar sarjana muda kecergasan pertahanan. Pada kali ini, saya ingin menceritakan tentang beberapa tokoh liberalisme. Antaranya, mereka adalah Voltaire dan juga John Locke. Mereka merupakan pejuang liberalisme yang terdapat di bahagian barat. Seterusnya adalah Qasim Ahmad dan juga Astor Rajabad. Mereka ini adalah pelopor liberalisme yang terdapat di Malaysia. Saya akan menceritakan tentang Qasim Ahmad. Beliau dilahirkan di Kedah pada tahun 1933. Terdapat pelbagai permasalahan agama serta isu-isu yang hangat dibincangkan oleh Qasim Ahmad. Antaranya adalah tentang kematian dan kebangkitan dari kubur. Beliau berpendapat bahawa kematian adalah simbolik dan juga kiasan saja. Hal ini juga penyebab kepada kemunduran Islam kerana pada beliau umat Islam sepatutnya memikirkan kehidupan pada masa akan datang berbanding di akhirat, kerana ini akan membawa kepada ketamadunan dan juga kemajuan terhadap manusia. Seterusnya, Qasim Ahmad juga berpendapat bahawa tiada keperluan untuk mengikut para ulama. Beliau tidak mengiktiraf mana-mana ulama sebagai golongan cerdik pandai, dan beliau juga mendakwa bahawasanya ulama-ulama tersebut banyak berbohong daripada berkata benar kepada masyarakat. Selain itu, Qasim Ahmad juga membuat pertuduhan terhadap Imam Syafi'i. Beliau menafikan keperluan umat Islam untuk mengikut pandangan ulama tersebut. Tujuan beliau adalah bagi membuktikan hadis-hadis tersebut yang dipelajari oleh imam adalah palsu dan tidak patut dihujahkan. Selain daripada permasalahan itu, Qasim Ahmad juga mempunyai permasalahan agama tentang syahadah yang kedua. Qasim Ahmad menafsirkan ayat Al-Quran pada surah yang ke-63 ayat yang pertama dengan logik akal beliau sendiri. Beliau tidak merujuk mana-mana pandangan ulama. Seterusnya, beliau berpendirian untuk hadis-hadis dalam Sunan Sittah dinilaikan semula. Pada pendapat beliau berpendirian tentang nama ilmiah agar Sunan Sittah tersebut dikaji agar tidak bercanggah dengan ayat Al-Quran. Seterusnya, Qasim Ahmad mencadangkan tentang pelaksanaan haji. Oleh kerana terjadi berdarah yang dialami oleh para jemaah haji ketika menunaikan umrah di Mekah, Qasim Ahmad berpendapat supaya kerajaan Arab dapat melaksanakan haji di bulan-bulan suci yang lain. Sebagai contoh, di bulan Muharram, Safar, Zulkaidah dan juga bulan-bulan lain. Tidak hanya tertakluk kepada bulan Zulhijjah saja. Mengikut Al-Quran, Qasim Ahmad menyatakan bahawa mana-mana bulan dapat dilakukan ibadah suci tersebut supaya tiada kejadian berdarah berlaku lagi. Seterusnya, kita beralih pula kepada Astor Rajabad.
Beliau ini merupakan aktivis gerakan feminisme yang menentang rang undang-undang. Mereka menganggap bahawa rang tersebut dapat menzalimi wanita. Beliau menyatakan bahawa wanita tidak wajib menutup aurat. Pada pendapat beliau, kemaluan depan dan belakang saja itu adalah merupakan aurat wanita. Beliau juga tidak percaya akan nikmat dan juga azab kubur. Astora Jabat ini dipengaruh oleh orientalis barat yang membuat dakwaan sosang bahawasanya jilbab iaitu melabuhkan pakaian hanyalah pakaian budaya Arab. Hal ini kerana pada budaya Arab itu hanyalah lumrah kehidupan mereka dan juga tradisi bagi Arab primitif. Seterusnya, kita beralih pula kepada tokoh liberalisme di bahagian barat, iaitu John Locke. Beliau mempunyai pandangan tentang agama adalah bersifat deistik. Beliau juga menganggap bahawa Kristian merupakan agama yang paling masuk akal kerana agama tersebut dapat dibuktikan dengan akal manusia. Pada Locke, hubungan agama dan negara adalah berbeza kerana negara tidak boleh menganut mana-mana agama kerana tujuan negara adalah untuk melindungi hak-hak dan juga dasar warga. Tujuan agama pula adalah untuk keselamatan jiwa manusia bagi kehidupan abadi di akhirat setelah kematian. Pada pemikiran Locke, beliau menganggap bahawa manusia mempunyai tahap keadaan alamiah. Pada beliau, alamiah adalah manusia mempunyai kebebasan dan juga harmoni. Locke juga mempunyai pendapat tentang ragam pengalaman manusia. Manusia mempunyai dua pengalaman, iaitu pengalaman pada lahiriah dan juga batiniah. Okey, sebelum saya teruskan rumusan untuk liberalisme, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya 2210-943 Aiman Syahrul Hazim bin Muhammad Suburi. Okey. Liberalisme ini bermaksud fahaman yang liberal, iaitu fahaman yang atau pendirian yang diinginkan demokrasi, serta kebebasan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan aspek-aspek yang lain yang berkaitan dengan kehidupan. Dengan kata lain, sesiapa sahaja bebas menyuarakan pendapat dan boleh melakukan perkara yang mereka fikirkan itu adalah betul. Okey, siapa tokoh yang bertanggungjawab yang menyebarkan ideologi ini? Tokoh tersebut adalah seorang warga Yunani yang bernama Solon. Seperti yang kita tahu, liberalisme ini terdapat beberapa aliran. Yang pertama adalah aliran politik, sosial, ekonomi dan agama. Secara ringkasannya adalah berdasarkan kajian yang telah dijalankan, liberalisme merupakan suatu fahaman yang di mana pemikiran seorang tentang kebebasan. Pada zaman sebercanggih dan moden ini, terdapat banyak kewujudan aplikasi di laman media sosial yang juga memberi impak besar ke atas seseorang individu yang membawa perubahan dalam pelbagai aspek kehidupan ke atas seseorang individu, masyarakat dan juga agama.